salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar differentiate ataupun perbezaan peringkat pertama dengan menggunakan product rule atau iaitu petua hasil darab ataupun dengan menggunakan quotient rule iaitu petua hasil bahagi. So, bila dia kata produk ataupun darab, mesti ada dua fungsi, dua benda yang adalah darab. Macam ni, U dengan V. So, dia darab. So, yang ni dengan yang ni. So, kita panggil darab. Ini dengan ini darab. So, itu panggil, kita menggunakan petua hasil darab ataupun product rule. Sebab apa kita pakai product rule? Sebab kita tak perlu nak terus differentiate. Tak boleh nak terus buat perbezaan sebab dia ada benda macam ni. Ada setengah kita boleh expand. Ada setengah tak boleh expand. Macam nombor 1 tu kita boleh expand. Kita boleh kembangkan. And then differentiate. Tapi kadang-kadang dia ada kuasa kat sini. Kuasa 2. Kita tak larang nak expand banyak kali. So bila nak buat expand banyak kali, so tak payah. So kita kena guna product rule. So bila dapat yang ni. So formula untuk product rule adalah dy per dx sama dengan v u prime tambah u v prime. Dan untuk bahagi, biasakan kita pakai v dulu tau, bukan u dulu. Biasakan pakai v sebabnya bila petua hasil bahagi ataupun quotient rule, positif ni akan jadi tolak. And then dia ada per dengan V kuasa 2. Itu beza dia. Sebab itulah kita kena mula dengan V. Jangan mula dengan U. Ada setengah guna mula dengan U. Tapi untuk product rule tak ada masalah. Untuk quotient rule akan salah. So biasakan guna V dekat situ. And then bila pakai V kat sini, V U prime tambah U B prime untuk product rule. Untuk quotient rule, tukarkan jadi dia minus. So letak dia per dengan V kuasa 2. Itu beza dia. So, inilah general formula dia. So, bila dapat general formula, so bolehlah buat yang ini. So, benda pertama, U dengan V. Nak kena pasti, nak identify mana satu U, mana satu V, depan U, belakang V. Itu je. So, depan dia U. So, U sama dengan 4X kuasa 2. So, V sama dengan 3X tolak 1. Ini kena cepat lah. Kena teori biasa punya, basic punya differentiate. So, kita ada U prime. Kita ada V prime. So, 4 bawa ke depan. 2 bawa ke depan, jumpa nombor 4. So, akan dapat 8. So, X, 2 tolak 1 adalah 1. So, tak payah letak pun. Tak apa. Next. Ini adalah power 1. So, 1 jumpa 3 adalah 3. So, 1 tolak 1 dapat kosong. X power of 0 akan dapat 1. So, tak payah. So, differentiate yang ni. Ini actually sebenarnya X power of 0. So, bawa ke depan 0, hilang. So, dapat yang ni. Gunakan formula dy per dx tu. So, kita letak formula dia. Dy per dx sama dengan v u prime tambah dengan u v prime. Kita letak je lah. V dia berapa? Masukkan 3x tolak 1. Macam tu. U prime dia berapa? Letak 8x. Tambah. U dia berapa? 4x kuasa 2. 3 V prime dia 3. So, tak. So, bila dapat yang ni, bila dia kuasa 1 kat semua ni, kita boleh kembang. Tak ada masalah. So, ni kembang. So, akan dapat 3 darab dengan 8. So, ni akan dapat 24. X kuasa 2. Tolak 8X. Ini kembang. Tambah 12X kuasa 2. Yang ini dengan ini boleh selesaikan. So, akan dapat 36. So, akan dapat 36. X kuasa 2. Tolak 8X. So, dah siap. Itu je. Kita test yang kedua. Okey, dia suruh cari dy dx. So, ni adalah benda yang dekat-dekat. Dia adalah darab. So, pakai product rule.
So, bila ada perkataan produk rule je, so kita jadikan dia U. So, 4X kuasa 3. Ini V sama dengan 3X tambah 1 kuasa 5. Okay, untuk V, differentiate dia lain sikit lah nanti. So, U prime dia 4 jumpa 3. So, 4 darab 3 akan dapat 12. So, dah tolak, dah bawa ke depan, tolaklah 1. So, tinggal 2. Ini pula So, 5 bawa ke depan. So, 5. Salin balik, 3X tambah 1 kuasa 4. Macam tu. Tetapi, selalunya yang kita bawa ke depan ni single X. Nampak? Single X. So, ni ada operasi. Ada plus kat sini. Kita kena differentiate lagi sekali dalam ni. So, 3X dapat 3. 1 dapat 0. So, dah. 5 darab 3, 15. Jangan kembang. Sebab tak boleh kembang pun kuasa 4 tu. So, biarkan. So, dah siap. Dah siap lagi lah. Baru cari U prime dengan V prime. So, kita pakai formula. Formula dia saya letak kecil kat situ. VU prime tambah dengan UV prime. Okay. Kita kena letak d/dx. Jangan tiba-tiba buat VU prime tu. Letak d/dx sebab menunjukkan kita dah differentiate. Okay, V dia berapa? Salin balik. 3x tambah 1 kuasa 5. U prime dia berapa? 12x kuasa 2. Salin balik. Tambah. U dia 4x kuasa 3. And then V prime dia, yang ini banyak sangat kan? So, letaklah kurungan. So, 15. 3x tambah 1 kuasa 4. Dah siap ini. Kita susun dulu. Jangan kembang sebab kuasa 5, kuasa 4 mana boleh kembang. Kita ke susun dulu. So, nak senangkan kita. So, 12x kuasa 2. 3x tambah 1 kuasa 5. Tambah. Yang ini dengan ini boleh darab. 4 darab dengan 15 akan dapat 60. X kuasa 3. Lepas tu ada 3x tambah 1 kuasa 4. So, bila ada kuasa-kuasa ni, kita elakkan daripada kembang. So, bila kembang, kita kena faktorkan. So, untuk faktorkan, benda pertama, kita tengok apa yang sama. Kita tengok nombor dulu. 12 tu dengan 60. Sifir apa ada 12 dengan 60? Sifir 12. So, letak 12. Lepas tu ada X. Kiri belah sini ada X, sini pun ada X. So, letak X. And then kita tengok power yang paling rendah, power 2 dengan 3. So, 2 lah. Okay. Lepas tu, ada lagi. Ni sama. Nampak sama. So, salin balik. 3x tambah 1. Kuasa paling rendah, dia ada 5 dengan 4. Kuasa paling rendah, nombor 4. So, buat kurungan besar. So, bila dapat ini, kita mula daripada depan. So, 12 dah ada kat depan, tak payah usik. X kuasa 2 pun ada kat depan, tak payah. Yang ini, kat depan ada kuasa 4, dia nak 5 tapi tak cukup 1, so tambah. 3x tambah 1. Dah siap satu bahagian. Tambah. 60, kat depan ada 12. So, kat sini akan dapat 5. Sebab 5 darab 12 akan dapat 60. Bila kembang balik, dia akan dapat atas. X kuasa 3 kat depan dia adalah X kuasa 2. Tak cukup 1. Yang ini kat depan dah ada kuasa 4. Jangan letak. Dah cukup. So, tutup. Lepas tu, kembangkan yang dalam kurungan besar tu. Yang depan ni jangan usik. Sebab dia dah kuasa, dah cantik dah. Dalam bentuk faktor. Dah factorize dah benda ni. So, kita buangkan kurungan. So, 3x tambah 1 tambah 5x. So, itu boleh selesai kan? Ini dengan ini boleh selesai. So, akan dapat 12x kuasa 2. 3x tambah 1 kuasa 4. 3x tambah 5x. So, akan dapat 8x tambah 1. So, dah siap.
Itu faktorkan. Sudah siap untuk product rule ataupun petua hasil darab. Cara untuk buat. Okay, next kita tengok bahagian petua hasil bahagi. So, bila bahagi, kita punya formula tadi adalah dy per dx sama dengan vu prime. Tadi tambah, sekarang ni tolak. And then ada v kuasa 2. Macam tu je. So, bila dapat yang ni, so terus je, macam nak tentukan mana satu u, mana satu v. Macam tadi darab depan u, belakang v. Bahagi atas u, bawah v. Dia tak akan berubah. Dia sama je. So, dekat soalan ini, kita senaraikan ni u. So, u dia adalah 3x. V dia adalah 2x tolak 1. So, cari u prime, v prime. Okay, u prime 3x. Differentiate 3x. So, akan dapat 3. Ini kena cepat. Okay. Differentiate 2x. So, dapat 2. Sebab apa? Ni power of 1. 1 bawa ke depan, jumpa nombor 2. Dapat 2. So, x tu 1 minus 1 is 0. So, dapatlah. X power of 0 is 1. So, tinggallah 2. Differentiate 1 ni akan dapat 0. So, terus pakai formula. Okay, saya letak atas formula v u prime tolak u v prime per v kuasa 2. Untuk yang jawapan dia, jangan letak terus v. Letaklah dy per dx. Nak menunjukkan kita dah differentiate. Okay, v dia, masukkan nilai v. So, 2x tolak 1. U prime. U prime kita dah masukkan 3. Tolak. U dia adalah 3x. V dia adalah, V prime dia adalah 2. Per 2x tolak 1 kuasa 2. So, bila dapat ini, atas kita boleh kembangkan. Kita buangkan kurungan. Bawah kalau boleh jangan kembang. Biarkan macam tu. So, 2x darab dengan 3, so akan dapat 6x. Negatif 1 dengan 3 akan dapat negatif 3. Negatif 3x dengan 2 akan dapat negatif 6x. Per benda ni. And then, yang ni boleh kira. Yang ini dengan yang ni tolak akan jadi 0. So, the final answer adalah negatif 3 per 2x tolak 1 kuasa 2. Dah siap. Macam itulah jawapan dia. Jangan usik, jangan kembangkan bawah. Nanti dia akan complicated. So, biar macam tu je. Okay, kita tengok yang seterusnya. Nombor 2. Dia bahagi. Nak differentiate. So, kita panggil question rule. So, bila question rule kita panggil U dekat atas, V dekat bawah. So, U X kuasa 2. V dia adalah, clue dia, kalau untuk differentiate untuk bahagian question rule, jarang kita factorize. Selalunya kita factorize dekat product rule. Itu selalulah. So, next. U prime. 2 bawa ke depan. So, jadi 2. So, X. 2 tolak 1. Power dia 1 lah. So, 2X saja. And then, V prime. Differentiate 2X. So, dia akan dapat 2. Sebab ni adalah power of 1. So, power of 1. 1 bawa jumpa nombor 2. So, 2. So, 1 minus 1 is 0. So, apa-apa power of 0 akan dapat 1. So, tinggallah 2. So, formula dia, kena ingat V U prime tolak U V prime per V square. So, terus ke differentiate. Dy per dx, masukkan dalam nilai dia. Dy per dx sama dengan V dia. V dia masukkan nilai V, 2x tambah 1. U prime dia masukkan nilai U prime dia 2x tolak U dia masukkan nilai U x kuasa 2 masukkan nilai V prime, so adalah 2 per
V kuasa 2. So, V dia adalah 2X tambah 1 kuasa 2. Macam biasa, kalau boleh jangan kacau bawah. So, ini power of 1. So, boleh expand. Bila power of 1 memang boleh expand. Maksudnya power of 1 dekat sini yang power of 1 ni. Yang ni tak kisah. Yang kisahnya yang ada partner operasi tambah dengan tolak. Ini ada operasi. And then power dia 1. Itu boleh expand. So, next adalah. So, 2X dengan 2X. So, akan dapat 4X kuasa 2. Tambah 1 dengan 2X. So, akan dapat 2X tolak 2X kuasa 2. Per benda ni. Actually nak atas tu nak factorize pun tak ada masalah. Buat keluar X pun boleh. So yang ini dengan ini boleh solve. So 4 minus 2 akan dapat 2. 2X kuasa 2 plus 2X per 2X tambah 1 kuasa 2. So dah siap. Ada setengah. Ada nampak benda ni, so dia boleh faktorkan. So tak ada masalah. So 2x x tolak tambah 1 per 2x tambah 1 kuasa 2. So dia boleh tinggal macam ni. Tak kisah salah satu. Cuma kalau product rule, selalunya memang kita akan factorize. Okay, yang ini menunjukkan yang tak perlu yang kita kena factorize sebab dia power 3. Okay. Dah dapat ini, dia bahagi, so differentiate. So, kita pakai quotient rule sebab dia divide. So, atas dia U. Sebab kat atas dia, bawah dia V. 5X tambah 1 kuasa 3. So, U prime dia, 3 bawa ke depan, jumpa nombor 4, so 12. X, 3 tolak 1, so akan dapat 2. And then V prime, 3 bawa ke depan, 5X tambah 1 kuasa 2. Sebab 3 tolak 1. Disebabkan selalunya kita bawa ke depan, dia single, dia X je. Sekarang ni ada operasi, 5X tambah 1. So, itu kena differentiate lagi sekali. So, differentiate 5 akan dapat 5x akan dapat 5. Differentiate 1 akan dapat 0. So, tak payah. 3 darab 5 akan dapat 15. 5x tambah 1 kuasa 2. So, dah siap. So, untuk pakai product rule, quotient rule, VU prime tolak UV prime per V kuasa 2. So, terus dy per dx. So, dy per dx sama dengan V dia. Masukkan nilai V. 5x tambah 1 kuasa 3. U prime dia. So, letak 12 x kuasa 2. Tolak U dia. U dia 4x kuasa 3. Dengan V prime dia 15 ni. So, ada lagi kat situ. So, per dengan V kuasa 2. So, V dia 5x tambah 1 kuasa 3. Kan ada kuasa 3 V kan? So, ada kuasa 2 kat sini. Dia ada double kat situ. Ini saya dah kelengkapkan. So, 5x tambah 1 kuasa 2. Okay. Dia agak panjang kat sini lah. Ini panjang sikit. So, ini kita boleh simplifykan dia. Memudahkan dia. So, 12x kuasa 2. So, 5x tambah 1 kuasa 3 tolak 4 dengan 15. So, akan dapat 60. X kuasa 2. 5x tambah 1 kuasa 2. Kuasa 2. Ini boleh darab lah. So, akan dapat 5x tambah 1 kuasa 6. So, bila ini, saya kata tadi, kalau the power of 1, so boleh expand.
Kalau bukan power 1, so jangan expand, factorize. So tengok nombor, kita ada 12, kita ada 60. So sifir apa ada 12 dengan 60? Sifir 12. So kat sini X kuasa 2. So ini X kuasa 3. Yes, situ X kuasa 3. So kita ada X kuasa 2 dengan X kuasa 3. So kita ambil X yang power paling rendah, kuasa 3. Kuasa 3, kuasa 2. So X kuasa 2 dengan X kuasa 3 yang sama X lah. And then power paling rendah adalah kuasa 2. Betul. So and then 5X tambah 1 benda yang sama. So 5X tambah 1. Kuasa paling rendah adalah kuasa 2. So buka. So bila buka, 12 dah ada kat depan, tak payah. X kuasa 2 kat depan, tak payah. 5X tambah 1 dia adalah kuasa kat 3. Kuasa depan, dia kat depan ni kuasa 2. Dia nak 3, tak cukup 1. So bila tak cukup 1, salin balik. Tolak. 60 tu akan jadi 5. X kuasa 3. Kat depan ada X kuasa 2. So 5X lah. Tak cukup 1. So yang 5X tambah 1 kuasa 2 ni kat depan dah ada sebiji. So tak payah saling tutup. Jangan lupa letak per. So 5X tambah 1 kuasa 6. And then selesaikan. So 12X kuasa 2. 5X tambah 1 kuasa 2. Ini 5X tolak 5X. Buangkan bracket dulu. Lepas tu 5X tolak 5X dapat 0. So tinggal 1. 1 actually tak ada apa-apa. Nak biarkan pun tak payah letak pun tak apa. Per 5X tambah 1 kuasa 6. Okey. Kita tengok yang ini. Yang ini dengan yang ni sama. Kejap. Okey, yang ini dengan yang ni hampir sama. Dia adalah time. So ini boleh simplify. So ini potong. So ini tinggal 2 sebab dia dah tolak 2 ni. So tinggal nombor tolak 2, so tinggal 4. Sorry. So 6 tolak 2 tinggal 4. Jadi sebenarnya 2 tolak 6, negatif 4. Negatif 4 dekat atas. So bila turun bawah dapat positif 4. So kita jawapan akhir adalah, so 12 tu 1 tu tak ada makna. Dia dah ada 1, 12 dah ada 1, 12 lah. So 12X kuasa 2 per 5X tambah 1 kuasa 4. Sebab dia dah potong, ni 2, ni 6. So ini potong 2, bawah potong 2. So 6 tolak 2 tinggal 4. So dah siap. So dapatlah yang ni. Itu adalah quotient rule. Okay, next. Composite function ataupun guna fungsi composite yang tadi lah. Kebanyakan yang kita dapat tadi, kita dah buat dah sebenarnya. Yang ni pun kita panggil composite function. So, ini ialah lebih detail dia. Composite function seterus dy per dx. Differentiate terus. So, 8 ni bawa ke depan. So, 8. X kuasa 2 tolak 1. Dah bawa ke depan, tolaklah 1. So, jadi 7. Disebabkan selalunya kita bawa ke depan, bawah ni selalunya depan dia X sahaja. Tapi sekarang ni ada minus. Ada operasi kat sini. So, kena differentiate lagi sekali dekat sini. So, differentiate X kuasa 2. Okay, differentiate X kuasa 2. 2 bawa ke depan. Letak 2 X. 2 tolak 1. So, akan dapat 2X kuasa 1. So, letak situ. 2X. Macam tu. And then differentiate negatif 1. So negatif 1 sebenarnya X power of 0. So 0 bawa ke depan 0. Darab dengan X. 0 minus 1 is negative 1. Apa-apa X times 0 is 0. So tinggal 2X. So yang ini dengan ini boleh darab. 8 darab dengan 2X. So akan dapat 16X. X kuasa 2 tolak 1 kuasa 7. Dah siap. Itu sahaja. Alright. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum dan